Masyarakat Melayu tradisional ialah masyarakat yang kaya dengan adat, budaya dan nilai-nilai kesopanan. Mereka wujud sebelum zaman penjajahan barat. Terdapat dua golongan Melayu iaitu Melayu Proto dan Melayu Dutro. Melayu Proto terdiri daripada nenek moyang orang asli, manakala Melayu Dutro ialah masyarakat yang mendiami lembah-lembah sungai atau pesisiran pantai. Bangsa Melayu ini berasal daripada penghijrahan masyarakat peribumi ke Asia Tenggara antara 2500 hingga 1500 tahun yang lalu. Sistem politik dan pentadbiran pula bercirikan sistem feudal. Terdapat dua golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Raja dan pembesar dikategorikan sebagai pemerintah, manakala rakyat ialah golongan yang diperintah. Raja merupakan golongan tertinggi dalam sistem politik dan sosial masyarakat. Raja mempunyai kuasa mutlak dan menjadi ketua bagi semua perkara seperti ketua negeri, agama Islam, hakim, diplomatik dan perang. Konsep daulat merupakan satu elemen yang memberi hak kepada raja-raja dan kemudahan serta meletakkan mereka di tempat yang lebih tinggi daripada rakyat. Pembesar merupakan penyambung hubungan raja dengan rakyat melalui peranan mereka dalam pentadbiran negara. Mereka ditugaskan untuk memungut hasil daripada kawasan yang ditadbir, mengutik cukai dan ufti serta boleh menggunakan buruh paksa dalam kalangan penduduk di bawah sistem kerahan. Pembesar juga mendapat hak istimewa seperti hak mengutik cukai sebagai sumber pendapatan. Golongan diperintah terbahagi kepada dua kumpulan iaitu rakyat biasa atau rakyat asing dan golongan hamba. Rakyat biasa merupakan masyarakat peribumi yang bermastautin di sesuatu kawasan seperti kampung-kampung kecil, manakala rakyat asing ialah masyarakat yang datang ke tanah Melayu untuk memenuhi tujuan tertentu seperti berdagang dan membalur. Golongan hamba pula masyarakat yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan pelbagai aktiviti dalam masyarakat. Sistem ekonomi zaman masyarakat Melayu tradisional melibatkan ekonomi sara diri dan perdagangan antarabangsa. Antara aktiviti ekonomi sara diri adalah bercucuk tanam, menangkap hasil laut dan mengumpul hasil hutan. Aktiviti perdagangan telah wujud dalam kalangan kerajaan kota laut seperti Melaka, Johor Riau dan Pasai. Masyarakat Melayu tradisional sangat terkenal pada abad ke-13 hingga 16. Ekoran itu muncul beberapa buah negeri Melayu tradisional seperti Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Johor, Kerajaan Melayu Tua dan Kerajaan Melayu Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafi dari Negeri Belajar Diploma Digital Perangkatan. Nombor bateri D2111332. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka merupakan Kesultanan Melayu yang tertua dalam sejarah Malaysia. Pada zaman pra-Islam telah wujud seperti Kerajaan Kedah dan Perak. Pada 1361, Kerajaan Sriwijaya telah diserang oleh Kerajaan Majapahit. Putera Raja Palembang bernama Parameswara telah melarikan diri dan mengundurkan diri ke Temasek, iaitu Semadi. Kerana Parameswara telah membunuh Semadi untuk menjadi pemerintah Temasek. Beliau terus melarikan diri bersama pengikutnya ke Muar, kemudian ke Tandai, akhirnya ke Melaka sekitar tahun 1400. Melaka telah pun wujud sebagai perkampungan nelayan. Parameswara telah menamakan kawasan ini sebagai Melaka, iaitu nama pokok. Pada awalnya Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Parameswara berkahwin dengan Puteri Pasai. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Hal oleh Sultan Mustafa Shah, zaman kemunculan kerajaan Melaka ialah pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah 1450 hingga 1477. Kebilangan Melaka ialah pentadbiran yang sistematik, pematangan hubungan dua pusat perdagangan, pusat perkembangan Islam, pusat kegiatan ilmu dan perluasan kuasa. Melaka mempunyai satu sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pemerintahan yang dikenali sebagai sistem pembesar empat badan. Melalui sistem ini, Sultan mengetahui perintah Sultan Mojang. Baginda dibantu oleh empat besar yang dikenali sebagai pembesar berempat. Pembesar utama ialah Bendahara Temenggung, tapi mana dan penghulu bendahari.
Struktur pentadbiran Sultan Melayu Melaka adalah seperti di bawah Sultan. Sultan merupakan kuasa tertinggi kerajaan. Sultan dianggap berdaulat. Pemerintahan Melaka, kelemahan pentadbiran Melaka, kelemahan pemerintahan Sultan Mahmud jika tidak menciptakan aslinya askar umpahan jiwa, kelebihan tentera Portugis mempunyai kelengkapan moden, pemotongan perdagangan akibat kenaikan cukai dan amalan rasuah. Antara faktor yang menyebabkan pemerintahan Melaka adalah pertama, kelemahan pemimpin. Bendahara Tuan Mutakhir yang menggantikan Bendahara Tuan Perak sebagai Bendahara Melaka bersikap pilih kasih dalam urusan pentadbiran negara. Kedua, kelemahan perebutan kuasa. Perebutan kuasa berlaku di kalangan pembesar. Bendahara Tuan Mutakhir melantik saudara maranya memegang jawatan penting dalam pentadbiran. Pada ini menyebabkan pembesar yang diketuai oleh Laksamana Khoja Hassan tidak puas hati. Akibatnya timbul fitnah terhadap Bendahara Tuan Mutakhir. Fitnah tersebut menyebabkan beliau dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Ketiga, kelemahan askar Melaka. Semasa menghadapi serangan Portugis, askar Melaka menggunakan tombak, garis, panah dan topik beracun. Sebaliknya, Portugis menggunakan meriam dan senapang yang lebih canggih. Tentera Portugis pula telah mendapat bantuan dari pengkalan tentera Portugis India. Badai ini telah melemahkan semangat juang di kalangan askar Melaka. Keempat, rakyat tidak setia. Kematian Bendahara Tun Mutakhir juga dikenal dalam menyebabkan rakyat terpecah belah. Kerajaan Johor. Pengenalan. Kerajaan Johor mula diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II. Pentadbiran Johor di peringkat pusat dipegang oleh Sultan dan dibantu oleh pembesar utama iaitu Bendahara, Temanggung, Raja Indra Bangsu iaitu Penghulu Benari, Laksamana dan Shah Bandar. Antara tahun 1722 sehingga 1819, Riau menjadi pusat pentadbiran kerajaan Johor. Selepas tahun 1819, satu perubahan besar telah berlaku dalam politik Johor apabila Tengku Hussein dikabarkan sebagai Sultan Singapura pada 16 Februari 1819. Johor juga terlibat dengan peperangan tiga segi dengan kerajaan Aceh dan Portugis di Melaka. Kerajaan Johor Riau atau Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan ini dibuka selepas Kesultanan Melayu Melaka diserang oleh Portugis. Kerajaan ini dibina oleh Raja Ali atau Sultan Alauddin Riayat Shah I dengan menitahkan Bendahara Seri Naradiraja menghimpunkan rakyat bagi membuka negeri dan pusat pemerintahan di pesisir Sungai Johor. Seterusnya, senarai pemerintah Johor Lama. Pemimpin pertama adalah Sultan Alauddin Riayat Shah II yang memerintah pada tahun 1528 sehingga 1564. Seterusnya adalah Sultan Muzaffar Shah yang memerintah pada tahun 1564 sehingga 1570. Dan yang ketiga adalah Sultan Abdul Jalil Shah yang mula memerintah pada tahun 1570 sehingga 1571. Dan yang keempat adalah Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II iaitu Raja Umar mula memerintah pada tahun 1571 sehingga 1597. Seterusnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah III iaitu Raja Mansur memerintah pada tahun 1597 sehingga 1615. Seterusnya adalah Sultan Abdullah Muayyad Shah iaitu Raja Seberang memerintah pada tahun 1615 sehingga 1623. Seterusnya adalah Sultan Abdul Jalil Shah III iaitu Raja Bujang memerintah pada tahun 1623 sehingga 1677. Seterusnya adalah Sultan Ibrahim Shah Raja Ibrahim memerintah pada tahun 1627 sehingga 1685. Yang terakhir adalah Sultan Mahmud Shah II memerintah pada tahun 1685 sehingga 1699. Seterusnya kita mengetahui faktor pelabuhan Johor maju. Yang pertama adalah kedudukan pelabuhan yang strategik. Ianya berada di persimpangan pedagang-pedagang dari timur dan barat. Yang kedua adalah sungai yang lebar. Ketiga, kemudahan gudang dan pasaran. Yang keempat adalah barang dagangan yang luar. Yang kelima adalah peranan orang laut. Mereka memaksa kapal yang datang dari Jawa, Siam, Borneo dan tempat yang bercadang dagang ke Melaka. Mereka juga berperanan dalam mempengaruhi kepesatan perdagangan di Johor. Mereka menemukan pendayan dan pembawa pisang raja. Mereka melalui di perairan Johor dan mengoperasikan sistem kawalan Belanda. Yang ketujuh adalah persahabatan dengan Belanda. Yang kelapan, merupakan pelabuhan Interport. Yang terakhir adalah peranan Shah Bandar. Mereka mengawal pedagang yang keluar dan masuk ke pelabuhan. Mereka memeriksa dan menentukan segala cukai, menjaga keselamatan pelabuhan, memeriksa muatan kapal dan saiz kapal. Mereka menjadi hakim bagi sebarang perselisihan antara pedagang. Seterusnya, kita juga akan mengetahui faktor kegemilangan Johor. Yang pertama adalah kecekapan sultan. Yang kedua, kecekapan pembesar. Yang ketiga, kemajuan dan kegiatan perdagangan. Yang terakhir adalah perkembangan dalam bidang keselamatan Melayu. Yang
terakhir, kita akan mengetahui faktor kemasyarakatan Kerajaan Johor. Kenapa Kerajaan Johor masyak? Yang pertama ialah Perang Johor Jambi. Yang kedua, perebutan kuasa. Yang ketiga, pengobatan Bugis di Johor. Dan terakhir, pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda, BOC. Kerajaan Melayu Tua. Contoh kerajaan Melayu tua ialah Kedah, Pahang dan Perak. Kedah. Pengenalan negeri Kedah. Pertama, ia merupakan negeri tertua di Tanah Melayu. Lokasi pertama, Gunung Jerai. Kedua, lembah Sungai Murbuk. Ketiga, Sungai Muda. Kedah. Asal-usul nama Kedah ada 4. Yang pertama ialah Ceca, dipanggil oleh orang Cina. Yang kedua ialah Kalagam atau Kadaram, ditulis oleh penulis India. Ketiga, Sai, dipanggil oleh orang Siam. Keempat, Kataha atau Kadahra, ditulis di dalam catatan Sanskrit. Pahang. Menurut rekod Cina, orang Cina mengenali Pahang sebagai Pang atau Pahang. Penulis Cina iaitu Chow Jukua mencatatkan Pahang sebagai pompong yang dikatakan bernaung di bawah Palembang. Orang Arab mengenali Pahang sebagai Pahan. Menurut cerita tradisi Melayu, nama Pahang diambil sempena nama pokok mahang yang tumbang merentasi sungai Pahang di kampung Kembahang. Menurut buku sejarah Melayu, Pahang dikenali sebagai Pura. Lokasi pertempatan awal. Pertama, Sungai Lembing. Kedua, Tembeling. Ketiga, Teresang. Perak. Sejarah pertempatan di Perak wujud seawal zaman prasejarah dan penemuan kawasan purba di Kota Tampan. Wujud kerajaan tua di Perak iaitu beruas dan dinding. Pengasas Kesultanan Perak berkait rapat dengan Kesultanan Melaka. Sultan Perak pertama ialah Sultan Muzaffar Shah, berasal dari keturunan Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Asal-usul nama Perak. Yang pertama ialah nama Perak dikaitkan dengan logam perak. Yang kedua, sejarah Perak tulisan A. Halim Nasir. Nama Perak sempena nama Sungai Perak di Cegagalah yang terdapat ikan berwarna putih seperti perak. Hari ini saya akan menceritakan tentang Kerajaan Melayu Baru, iaitu kerajaan wujud selepas zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Terengganu, Negeri Sembilan, Kelantan, Selangor. Asal-usul nama Kelantan menurut sejarawan Chen Shenyo dari dinasti Tan mencatatkan nama Kelantan sebagai Holotan dan Kolotan. Manakala menurut Kirini pula, nama Kelantan berasal dari gabungan perkataan kolam yang bermaksud tanah dan perkataan autam yang bermaksud sepadan. Gabungan perkataan itu menjadi Kolotam yang akhirnya menjadi Kelantan. Selain itu, Kelantan juga dikenali dengan tanah serendah, sekebun bunga, Tanjung Pura, negeri Cik Siti Wakembang dan Serambi Mekah pada zaman dahulu. Sejarah awal pemerintahan di Kelantan menunjukkan negeri ini telah ditadbir oleh dinasti Cembal sebelum beralih kepada dinasti Kesultanan yang bertakhta hingga ke hari ini. Selain itu, kewujudan Kelantan boleh didapati melalui teks klasik Melayu iaitu Hikayat Seri Kelantan dan Riwayat Kelantan. Negeri Kelantan pernah diperintah oleh Raja perempuan iaitu Cik Siti Wang Kembang dan Puteri Saad. Biarpun begitu, dinasti Cembal yang bertakhta di Kelantan telah berakhir pada tahun 1721 dengan kemangkatan Sultan Umar. Hal ini demikian walaupun Sultan Umar mempunyai putera, namun selepas kemangkatan baginda, takhta itu diberikan kepada menantunya iaitu Long Bahar, juga merupakan warisan keluarga di Raja Patani. Keturunan dinasti Cembal hilang terus dari penguasaan terhadap Kelantan apabila Long Bahar mangkat kerana puteranya dengan Puteri Kelantan Raja Pah tidak dilantik sebagai pengganti baginda. Sebaliknya, puteranya yang bernama Long Sulaiman itu, anak hasil perkahwinan dengan Puteri Patani, ditabarkan sebagai pemerintah Kelantan. Selepas pemerintahan Long Sulaiman, telah berlaku pembunuhan dan kacau bilau ketika pemerintahan Long Pandak. Pada tahun 1765 hingga 1795, Long Yunus bin Long Sulaiman dianggap sebagai Raja Kelantan pertama, menyatukan keseluruhan negeri Kelantan seperti sekarang. Baginda dikatakan mula menaiki takhta pada tahun 1775 dan memerintah sehingga tahun 1794. Apabila Long Yunus pindahkan ibu kotanya dari kota Kumbang Labu ke Kota Baru, oleh itu ibu kota Kelantan menjadi Kota Baru. Negeri Selangor yang wujud pada pertengahan kedua abad ke-18 adalah dipercayai mengikut nama sungai di mana mula diasaskan kerajaan baru.
Sejarah Selangor bermula dari tebing Sungai Kuala Selangor di mana letaknya sebuah pekan di pinggir Sungai Selangor yang mana akhirnya menjadi pusat pentadbiran kerajaan Selangor yang pertama. Di sebelah saya mempunyai sebuah gambar iaitu muara Sungai Selangor yang menjadi nadi kepada pertumbuhan pertempatan awal di sekitar Kuala Selangor. Peranannya yang cukup penting kepada perkembangan ekonomi, politik dan sosial budaya. Masyarakat setempat dapat dilihat apabila ia dijadikan sumber dalam menamakan negeri yang kini dikenali sebagai Selangor Darul Ehsan. Ketika kegemilangan Empayar Melaka, kawasan Selangor adalah antara yang termasuk dalam jajahan Taluk Melaka sebagaimana tercatatnya nama Kelang, Jeram dan Benang dalam sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang. Menerusi sejarah Melayu tercatat peristiwanya kunjungan Tun Jana Katib dan Tuan Jajahan Buburan dan Selangor menemui Paduka Seri Maharaja Pemerintah Singapura pada abad ke-14. Laksamana Cheng Ho turut mencatatkan kedudukan Selangor dan juga Kelang di dalam peta pelayarannya. Nama Kelang juga disebut dalam puisi Nagara Kertagama hasil tulisan Prapanca seorang penjaga Kerajaan Majapahit pada tahun 1365. Ini membuktikan bahawa Selangor telah dikenali ketika itu, dengan Kelang yang berfungsi sebagai pusat perdagangan utamanya. Sebelum pengasasan Kesultanan Selangor, sudah ada pemerintah yang mentadbir Selangor. Tun Perak, anak kepada Bendahara Melaka Tun Pepatih, sedang dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah Melaka pada tahun 1446 sebagai penghulu Kelang. Jeram sebagai jajahan Takluk Melaka pernah ditadbir oleh Paduka Mahmud Putera kepada Sultan Mansur Shah Melaka selepas kejatuhan Empayar Melaka ke tangan Portugis. Pada 1511, kesetiaan pemerintah jajahan Selangor beralih kepada Johor yang mana Sultan Mahmud dan pengikut setianya menubuhkan kerajaan dalam buangan di Kepulauan Bintan. Di zaman pemerintahan Sultan Alauddin Shah, Sultan pertama Johor Lama, Kelang telah mempunyai pemerintah yang dikenali dengan gelaran Mandulikau. Kemudian, Datuk Engku Kelang, anak Puteri Mayang Selinda bersama salah seorang ahli keluarganya Pendahara Johor dihantar ke Selangor untuk mentadbir di sini. Sekitar tahun 1700, Datuk Engku Kelang selaku wakil kerajaan Johor berlantik Arung Pasarai yang berketurunan Bugis sebagai pemerintah Selangor dengan gelaran Yang Tuan. Arung Pasarai kemudian diganti oleh Raja Siti dan seterusnya digantikan oleh Raja Lumut. Seterusnya, orang besar Kelang menghadiahkan Cok Mohor kepada Yang Tuan Selangor untuk mentadbir kawasan Sungai Selangor. Akhir sekali, pada kurun ke-18, kedudukan Bugis kukuh sebagai Raja Lumut ditabarkan oleh Sultan Mahmud iaitu Sultan Perak menjadi Sultan Selangor bergelar Sultan Salahuddin Shah. Kerajaan Terengganu muncul apabila Tun Zainal Abidin, Paduka Maharaja dari keluarga Bendahara Pahang dilantik menjadi Raja Terengganu oleh Sultan Sulaiman. Menurut Sultan Ubah, nama Terengganu berasal daripada perkataan taring anu iaitu taring harimau. Manakala catatan Cina, Terengganu disebut sebagai Tong Yanong atau Teng Yanong. Negeri Sembilan terbentuk berasaskan 9 gabungan daerah atau kawasan. Pada awalnya, Sungai Ujong, Nanning, Rembau, Jelebu, Johor, Kelang, Jelai, Ulu Pahang dan Segabai di bawah naungan Negeri Sembilan. Namun begitu, Kelang telah diserah kepada Selangor, Jelai dan Ulu Pahang diberi kepada Pahang, manakala Segabai diberi kepada Johor. Negeri Sembilan adalah di bawah naungan Kesultanan Johor sebelum wujudnya Yang di-Pertuan Besar. Pada 1773, Raja Melewar dilantik menaik takhta dan digelar sebagai Yang Tuan Negeri. Maka pemerintahan Negeri Sembilan berkait rapat dengan Kerajaan Minangkabau. Rumusan. Yang pertama, membuktikan bahawa pembentukan Kerajaan Masyarakat Melayu Tradisional MMT telah mempunyai peraturan sosial dan menekankan nilai-nilai murni. Yang kedua, menunjukkan bahawa sistem sosial, politik dan ekonomi telah wujud sebelum zaman penjajah barat. Yang ketiga, elemen tradisional masih lagi digunakan walaupun zaman telah berubah.